Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penganjur program kuliah kita pada pagi ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi dalam satu sesi perbahasan ilmu, yang mana mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut kita dapat mengamalkan kebaikan yang kita dengar dan kita dapat sebarkan ilmu yang kita perolehi, insya-Allah. Dan sebagaimana yang diiklankan hadirin dan hadirat, topik kita adalah berkenaan dengan turun naiknya iman dan bagaimanakah cara untuk kita ini mengekalkannya, atau bagaimanakah caranya untuk kita memeliharanya. Jadi apabila kita bahas berkenaan dengan topik ini, maka kita ketahui bahawasanya perbahasan kita adalah terkait dengan iman, Biasanya sebelum kita memulakan apa sahaja perbahasan yang bersifat ilmiah seumpama ini, maka kita katakan kita perlu jelas tentang definisi perkara yang kita nak ulas terlebih dahulu. Jadi apabila kita nak bicara berkenaan naik turunnya iman, maka kita kena jelas apakah yang diertikan dengan iman. Dan inilah yang disebut oleh para ulama kita, mereka mendefinisikan iman dengan beberapa ta'rifan yang utama. Namun kita katakan ada tafsiran yang menarik yang disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan definisi iman ini, apabila mereka menyatakan al-imanu khamsununatin, iman itu ada 5 huruf nun, ataupun iman itu mencakupi 5 huruf nun. Al-imanu khamsununatin, yang mana terjemahannya ataupun apakah yang dimaksudkan dengan 5 huruf nun tersebut, maka yang pertama sekali adalah al-qawlu bil-lisan. Al-qawlu bil-lisan. Al-qawlu bil-lisan adalah ucapan dengan lisan. Dan di manakah kaitannya dengan huruf nun? Kita kata kaitannya dengan huruf nun adalah pada sebutan al-lisan, kerana kalimah al-lisan diakhiri dengan huruf nun. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan. Kemudian disebutkan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Al amal bil jawarihi wal arkan, yang mana terjemahannya iman itu adalah beramal dengan anggota badan, Dan kalimah al arkan diakhiri juga dengan huruf nun. Jadi yang pertama tadi al-qawlu bil lisan diakhiri dengan huruf nun, kalimah al-lisan. Yang keduanya al-amalu bil jawarihi wal arkan, kalimah al-arkan diakhiri dengan huruf nun. Yang ketiganya adalah wal i'tiqadu bil qalbi wal jinan, maknanya beriktikad dengan anggota dalaman kita ataupun dengan jantung hati dan sanubari kita ini. Wal i'tiqadu bil qalbi wal jinan. Jadi kalimah al-jinan diakhiri juga dengan huruf nun. Jadi al-lisan,
al-arkan, al-jinan. Jadi ketiga-tiga ini diakhiri dengan huruf nun, dan kita katakan tadi iman itu adalah 5 huruf nun. Maka baki lagi 2 hadirin dan hadirat disebutkan oleh para ulama kita, yazidu bi ta'atir rahman. Iman ini ia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, dan kalimah Ar-Rahman yang mana merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Ar-Rahman ini adalah diakhiri juga dengan huruf nun. Yazidu bi ta'atir rahman, yang mana terjemahannya iman ini bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhirnya, yang kelima adalah disebutkan wayanqusu bi ta'atis syaitan, wayanqusu bi ta'atis syaitan, dan iman itu berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Dan syaitan sebagaimana yang kita maklum diakhiri kalimah tersebut dengan huruf nun juga. Jadi sebagai orang kata ringkasan daripada apa yang kita sebutkan, maka iman ini dia mencakupi 5 perkara. Iman ni dia mencakupi 5 perkara, iaitu dia mencakupi hati, ia mencakupi lidah, dan ia mencakupi anggota badan. Ia mencakupi hati, jantung hati kita ini al-qalbu. Ia mencakupi lidah, iaitu al-lisan dalam bahasa Arab. Dan ia juga melibatkan anggota badan, Dan iman ini yang keempatnya, cirinya adalah dia boleh bertambah. Dan bertambahnya iman ini adalah apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam arti kata, apabila kita melakukan amal soleh, Manakala iman berkurang apabila kita melakukan ketaatan kepada syaitan. Dan makna ketaatan kepada syaitan tu adalah maksiat kepada Allah. Jadi iman berkurang apabila kita ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apabila kita jelas tentang hal ini, satu lagi noktah yang kita kena perhalusi dan kita kena ketahui. Apakah sandarannya yang kita sebutkan bahawasanya iman ni dia bertambah dan ataupun iman ni dia mencakupi kelima-lima ciri ni. Kerana kalau ikut kepada kaedah asas hadirin dan hadirat, kita perlu jelas tentang apakah dalil ataupun sandaran ataupun nas ataupun hujjah yang kita gunakan pada setiap kenyataan-kenyataan kita berkait dengan isu agama ni. Maka kita katakan bahawasanya agama ini ia mencakupi iman. Perbahasannya adalah perbahasan yang berkait dengan agama. Maka kita katakan ia berhajat kepada dalil, ia berhajat kepada sandaran. Ia berhajat kepada dalil, ia berhajat kepada sandaran. Baik, saya minta maaf sedikit. Kita ada sebutkan sebentar tadi bahawasanya apabila kita menyatakan yang iman ni mencakupi kelima-lima perkara itu, dan yang utamanya adalah jantung hati, lisan dan juga amalan anggota badan, maka kita katakan apakah sandarannya? Kita katakan apakah sandarannya daripada dalil. Maka dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qaulun la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman,
Yang mana terjemahannya, iman ni ada 60 lebih cabang. Au, dan au ni adalah syak daripada perawi yang meriwayatkan hadis ini. Iaitu beliau, perawi tersebut syak, sama ada ia merujuk kepada 60 lebih ke ataupun 70 lebih cabang. Kerana dalam sambungan tadi, au bid'un wa sab'una syu'bah, ataupun 70 lebih cabang. A'laha qaulun la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, maknanya dan yang paling minima tetapi ia termasuk dalam cabang-cabang iman adalah perbuatan kita yang mengalihkan perkara yang mengganggu daripada jalanan. Maknanya ada gangguan di jalanan, maka kita alihkan. Kemudian Nabi SAW menyambung mengatakan perasaan malu juga adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Perasaan malu merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman. Baik. Jadi di sini kita nak teliti dan kita nak perhalusi. Kita nak teliti dan kita nak perhalusi. Iaitu yang pertama tadi, apabila Nabi SAW menyebut qaulun la ilaha illallah. Qaulun la ilaha illallah. Dan qaulun la ilaha illallah ni, dia adalah ucapan. Tetapi ia hakikatnya adalah cabang iman. Maknanya ia adalah ucapan yang merupakan cabang daripada iman seseorang. Jadi kalau kita kata iman tadi mencakupi 3 perkara tadi, iaitu jantung hati, ucapan lidah serta amalan anggota badan, maka qaulun la ilaha illallah ini dia termasuk dalam kategori yang lidah tu tadi. Maknanya ia adalah cabang iman. Ia adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Maknanya juzuk-juzuk keimanan yang ada pada diri seseorang itu adalah ucapan dia, qaulun la ilaha illallah. Sebab itu macam kita tahu dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, kata Allah dalam Quran. Dan ulama-ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu, beliau mengatakan babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum bercakap. Bab berilmu sebelum bercakap dan melakukan sesuatu perbuatan. Bab berilmu sebelum bercakap, dan juga sebelum melakukan sesuatu amal, suatu perbuatan. Lalu Al-Imam Al-Bukhari beliau berdalilkan dengan ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nampak? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya ilmu dulu sebelum bercakap. Jadi qaulun la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi dia adalah cabang iman yang terletak dalam bahagian lidah tadi, kita katakan tadi. Kemudian bila Nabi SAW kata wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, iaitu serendah-rendah cabang iman. Serendah-rendah cabang iman. Dan serendah-rendah ni bukan itulah yang paling maknanya ringan ke, yang paling lekeh ke, tidak. Tetapi serendah-rendah itu maknanya nilaian keimanan tu menerusi perbuatan-perbuatan yang zahirnya kecil. Maknanya nampak simple. Itu pun hakikatnya adalah cabang iman. Dia maknanya agama ni dia bukan semata bab akidah sahaja, tapi ia juga boleh jadi mencakupi akhlak. Bahkan ia juga bukannya boleh jadi, bahkan agama ini juga mencakupi akhlak. Yang mana kadang-kadang bab akhlak ni orang nampak mungkin simple, yang bab akhlak ni orang nampak mungkin remeh, orang nampak biasa. Tapi kalau yang perbahasan akidah, orang nampak macam perbahasan yang besar. Tidak, agama ni mencakupi keseluruhannya. Akidah, baik akidah dan juga baik akhlak itu. Jadi antara akhlak ataupun antara kebaikan perbuatan anggota badan kita ini adalah al-amalu, ataupun disebut dalam hadis tersebut imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adza 'anit tariq, iaitu kita ini mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Kalimah al-adza ni adalah sesuatu yang memberi gangguan ataupun yang memberi kesakitan kepada orang lain. Dan
Di manakah terdapatnya gangguan tersebut? Kalau gangguan terdapat dalam hutan, tak ada isu. Kalau gangguan terdapat di tempat-tempat pedalaman, di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada mana makhluk yang berada di situ, maka ia tidak ada isu. Tapi ni gangguan berada di tengah-tengah jalan, fit tariq, di tengah-tengah jalan. Tak kiralah laluan koridor ke, jalan raya ke, ataupun laluan harian kita ke, macam naik tangga ke seumpamanya. Kemudian kita tengok adanya paku. Kita kata, kalau ada paku ni dekat laluan orang ramai, nanti kalau ada yang lalu kemudian terpijak, maka dia akan menyakiti dan mengganggu orang tersebut. Justru kita pun dengan tangan kita, kita alihkan gangguan tersebut. Maka itu adalah cabang daripada cabang-cabang iman. Macam tu juga bukan semata paku. Tapi boleh jadi ada kayu, boleh jadi ada duri, boleh jadi ada kaca, boleh jadi ada sampah sarak, boleh jadi ada dahan pokok. Jadi oleh kerana itu, apa sahaja gangguan yang kita nampak berada di atas laluan orang ramai dan kita alihkan gangguan tersebut dengan tangan kita ini, maka kita telah dianggap ataupun ia juga perbuatan ini termasuk dalam kategori cabang-cabang iman. Dia termasuk dalam kategori cabang-cabang iman. Baik. Kemudian yang ketiganya, Nabi SAW mengatakan, Al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman. Perasaan malu merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman. Tadi kalaulah perbuatan mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan itu, kita katakan ia termasuk dalam kategori amalan tadi, amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Maka kalau perasaan malu ni pula, di manakah letak duduknya dalam tiga yang awal yang kita sebutkan berkenaan dengan definisi iman tadi? Maka kita jawab bahawasanya perasaan malu ini tempatnya adalah di dalam hati. Tengok. Perasaan malu tempatnya di dalam hati. Kerana al-haya' ni perasaan. Al-haya' ni adalah perasaan malu. Jadi apabila seseorang itu mempunyai perasaan malu, maka kita katakan ia adalah membuktikan dia merupakan adanya kaitan dengan keimanan dia kepada Allah. Tapi ni malu yang bagaimana yang terkait dengan iman ni? Kerana kita pun tahu bahawasanya malu ni dia ada dua kategori. Dia ada malu yang kita katakan sebagai malu yang dituntut, dan ada malu yang tidak dituntut pun sebenarnya dalam agama ni. Kita kata antara contohnya malu yang dituntut ni adalah malu dalam melakukan perkara yang mencemarkan maruah. Malu dalam melakukan perkara yang mencemarkan maruah. Itu satu. Walaupun boleh jadi perkara itu bukan maksiat. Macam contoh kita katakan, kalaulah seseorang itu dia buang air kecil di tepi jalan. Buang air kecil di tepi jalan. Kalau ikutkan seseorang yang nak buang air kecil ni, dia bukan buat benda maksiat. Dia buang air kecil yang mana perkara ini kita katakan bukan suatu dosa pun. Takkanlah kita nak buang air pun dianggap berdosa, dan takkanlah apabila kita buang air kita dianggap sebagai bermaksiat. Tidak. Tapi kita tengok, kenapa awak buang air kecil, buang air besar di khalayak ramai? Kenapa buat secara publik? Begitu. Jadi adakah awak tidak rasa malu? Adakah dan ini adalah termasuk dalam perkara yang khawarim al-muru'ah, perkara yang mencemarkan maruah. Begitu. Jadi kita elakkan. Dan begitu juga apabila kita katakan bukan semata perkara yang mencemarkan maruah dan bukan maksiat, tetapi termasuk malu juga yang dituntut adalah malu dalam melakukan maksiat itu sendiri. Malu dalam melakukan maksiat. Sebagai contoh, tak malu ke kalau kita mendedahkan aurat? Begitu. Mendedahkan aurat ni adalah maksiat. Adakah tidak rasa malu? Maka kalau tidak ada rasa malu, pasti ada masalah pada keimanan dia kepada Allah. Pasti ada masalah pada keimanan dia. Kenapa? Kerana perasaan malu ni adalah cabang iman. Perasaan malu, wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi SAW. Perasaan malu merupakan satu cabang daripada cabang-cabang iman. Baik. Kemudian kita katakan seperti malu nak berdua-duaan dengan bukan mahram, nak pergi keluar dating, begitu.
nak berpegangan tangan dengan yang bukan mahram. Yang ni kita kena rasa malu. Yang ni adalah malu yang dituntut, dan malu kategori inilah yang disifatkan sebagai apa? Sebagai cabang daripada cabang-cabang iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata tadi ada malu yang tidak dituntut. Ada malu yang tidak dituntut. Ada malu yang dituntut dan ada malu yang tidak dituntut. Malu yang tidak dituntut ni contohnya kalau kita ni malu nak ke depan dalam melakukan kebajikan dan kebaikan. Kadang-kadang bila disuruh kita ini contohnya menjadi imam ataupun menjadi tukang azan, menjadi muazzin untuk azan. Kadang-kadang masing-masing semuanya saling menolak atas faktor apa? Atas faktor rasa malu. Atas faktor rasa malu. Dia kata seganlah, malulah nak jadi imam, malulah nak jadi khatib baca khutbah, malulah nak jadi muazzin yang melaungkan dan mengumandangkan azan. Jadi malu-malu sebegini adakah ia dituntut? Kita kata tidak dituntut. Dan demikian malu dalam proses menuntut ilmu. Ini yang kita sedang lakukan sekarang ni. Maknanya proses menuntut ilmu. Kadang bila ada ruang yang dibuka untuk pertanyaan soalan, masing-masing segan nak tanya. Begitu. Masing-masing rasa malu nak tanya. Dia kata, saya malu lah ustaz. Saya segan nak tanya ustaz. Kita kata tidak ada rasa malu dalam menuntut ilmu. Kita tengok ada satu hadis daripada ataupun yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah ni. Dia kata ada Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW. Lalu ditanya kepada Nabi, Inna Allah la yastahyi minal haqq. Allah ni tak rasa malu terhadap kebenaran. Tengok. Dia nak tanya soalan yang agak sensitif. Ummu Sulaim ni. Kemudian dia pun mulakan soalan dia tu dengan kenyataan yang betul. Inna Allah la yastahyi minal haqq. Allah tak malu terhadap perkara kebenaran. Maka fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Dia tanya kepada Nabi SAW. Fahal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtalamat. Adakah seorang wanita ni perlu mandi apabila dia bermimpi? Begitu. Maknanya kalau dia mimpi basah, perlukah dia mandi? Jadi ini soalan ni walaupun orang kita kata soalan sensitif. Soalan sensitif yang melibatkan perkara-perkara isu-isu yang sensitif, tapi dia tak segan kalau dia nak menuntut ilmu. Yang ni kadang-kadang orang kita ni dia ada masalah yang agak sensitif tentang isu-isu seumpama ini, tapi dia nak tanya kepada ahli ilmu ni dia segan. Akhirnya dia pun dalam kejahilan, dia tak tahu pun apa hukum dia. Kerana apa? Kerana dia malu. Dan adakah malu ni merupakan cabang pada iman? Kita kata malu ni dia tak termasuk dalam kategori cabang iman. Tapi malu yang termasuk dalam kategori cabang iman tu adalah malu yang pada kebenaran, iaitu malu pada tempatnya, bukannya malu pada tidak ataupun pada bukan tempat dia. Wallahu a'lam. Baik. Jadi hadis ini tadi, perasaan malu adakah dia terletak pada bahagian lidah atau bahagian anggota badan atau hati? Kita katakan ia terletak pada bahagian jantung hati. Ia terletak pada bahagian jantung hati. Maka di sini hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita jelas bahawasanya kenyataan ini tadi ada sandarannya daripada hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kenyataan bahawasanya iman ni mencakupi 3 perkara. Yang pertama apa dia? Ucapan dengan lidah, amalan dengan anggota badan ataupun i'tiqad dengan jantung hati, serta amalan anggota badan. Baik. Jadi apabila kita melihat kepada hal ini, maka hadis itulah sandarannya. Hadis itu adalah dalilnya yang menunjukkan bahawasanya iman ni dia ada cabang-cabangnya yang terkait dengan 3 perkara itu tadi. Iaitu hati, lidah dan amalan apa? Amalan anggota badan. Contoh dalam hadis menurut hati adalah perasaan malu. Contoh dalam hadis berkenaan dengan lidah adalah ucapan la ilaha illallah. Dan contoh dalam hadis berkenaan dengan amalan anggota badan adalah kita ini mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan ataupun laluan orang ramai. Baik. Kemudian berkenaan dengan 2 baki lagi yang berikutnya yang kita katakan dalam definisi iman tadi. Iaitu apa dia? Yazidu bi ta'atir rahman. Iman ni bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Dan iman ni dia berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Okey, jadi menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iman kita ni ia tidak sama dengan iman para malaikat. Begitu. Ia tidak sama dengan iman para malaikat.
Sebaliknya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, iman manusia ni yazidu wa yanqus. Ini dia. Yazid wa yanqus. Ia bertambah, ia berkurang. Ia bertambah dan ia berkurang. Lalu persoalannya timbul, bagaimanakah cara iman tu bertambah? Dan yang keduanya, bagaimanakah cara iman itu berkurang? Ini. Bagaimana cara iman bertambah dan bagaimanakah cara iman berkurang? Baik. Jadi ia telah dijawab dalam definisi kita tadi bahawasanya iman ni dia bertambah dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Dan iman ini ia berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun kita maklum bahawasanya inilah mu'taqad ahli sunnah bahawasanya orang yang melakukan dosa dia tidak jatuh kufur. Nampak? Dia masih ada iman, cuma iman dia berkurang. Itulah kita punya pegangan terhadap pelaku-pelaku dosa. Dan antara dalilnya itu tadilah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dan pohon ampunlah terhadap dosa kamu. Bukannya terus jadi kufur kalau orang tu buat dosa, tidak. Melainkan ada dawabitnya yang tertentu lah, ada dia punya syarat-syarat ataupun kayu ukur dia yang tertentu. Tetapi asasnya bukanlah pelaku maksiat tu automatik menjadi kafir. Tidak. Tetapi sebaliknya pelaku maksiat tu sudah pasti imannya sedang berkurangan. Imannya sedang berkurangan. Baik. Jadi di sini ada satu noktah yang penting hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Iaitu kalau kita meneliti kepada nas ataupun kita meneliti kepada Al-Quran itu sendiri. Kita lihat di dalam Al-Quran ini yang mengandungi 114 surah, ada 30 juzuk dan 6,236 ayat. Maka kita katakan bahawasanya dalam Al-Quran, perkataan iman dia pasti akan datang dengan satu pasangan ini. Ini. Maknanya perkataan iman tu dia ada pasangan dia yang bergerak seiringan dengan dia. Apabila disebut iman, perkataan ni mesti ada bersama. Apabila disebutkan iman, mesti perkataan ini akan mengikuti dia atau menyusuli dia. Maka apakah dia perkataan tersebut? Kita katakan perkataan itu ada dua. Perkataan tu ada dua. Iaitu yang pertama adalah amal saleh. Adalah apa? Amal saleh. Yang ni kita boleh katakan ia sebagai pasangan iman. Yang apabila disebut perkataan iman, dia mesti akan datang amal saleh. Sama ada amal saleh ni datang dalam bentuk mutlak, ia amal saleh secara umum, dalam bentuk yang umum, ataupun amal saleh ni didatang dalam bentuk yang khusus ataupun yang lebih spesifik. Maknanya selepas iman datangnya salat, selepas iman datangnya puasa, selepas iman datangnya amal sekian-sekian, tetapi sebutan amal tu secara spesifik. Boleh jadi bacaan Quran, boleh jadi doa, boleh jadi zakat, boleh jadi haji. Tapi kadang-kadang selepas iman dia memang datang amal soleh secara umum. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa dia? Adalah takwa. Maknanya selepas disebutnya iman, maka akan disertakan iman dengan takwa. Akan disertakan iman dengan takwa. Dan kadang-kadang takwa ni disebutkan takwa ni dengan sama juga dengan amal soleh tadi. Iaitu kadang disebutkan secara umum perkataan dan lafaz takwa tu, dan kadang-kadang disebutkan perbuatan-perbuatan yang spesifik. Yang mana perbuatan itu hakikatnya adalah takwa. Yang mana perbuatan itu hakikatnya adalah takwa. Baik. Kemudian kita tengok contoh dia. Saya kata tadi, kalau kita teliti kepada Al-Quran, kita akan dapati bahawasanya iman ni dia ada pasangan dia yang seiring dengan dia disebut dalam Quran. Yang pertama amal soleh dan yang kedua takwa. Dan hakikatnya amal soleh dan takwa ni adalah sinonim. Maknanya iman pasangan dia amal soleh dan amal soleh itu adalah takwa. Tak sama saja. Amal soleh adalah takwa dan takwa adalah amal soleh. Kedua-duanya membawa maksud yang
yang sama. Baik. Jadi kita tengok contoh. Kita nak lihat kepada contoh. Baik. Apa contohnya hadirin dan hadirat? Contohnya adalah kalau kita melihat di dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cuba teliti pada perkataan illa alladhina amanu, melainkan orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ini yang saya katakan tadi sebagai satu apa? Sebagai satu pasangan, sebagai satu perkara yang bergerak seiringan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman ni dia ada pasangan. Dia seiring. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Baik. Kemudian antara sandaran dalilnya lagi adalah berkenaan dengan surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Cuba teliti pada perkataan illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi di sini merujukkan keterikatan. Ini keterikatan dan hubung jalin antara iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Itu contoh yang kita bagi ada dua berkait dengan iman, pasangannya adalah amal saleh. Dan yang kedua saya kata tadi, iman pasangannya takwa. Dan saya sebut juga takwa ni sinonim kepada amal saleh. Antara dalilnya kita boleh tengok dalam surah Yunus itu, yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri-ciri walinya. Allah kata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya para wali Allah ini la khawfun alaihim, mana tidak ada rasa takut ke atas diri mereka itu, wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Adalah tafsirannya terhadap ayat ini. Lalu Allah menceritakan tentang ciri-ciri wali tersebut ataupun awliya Allah dengan firman-Nya subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali Allah ni adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Jadi amanu wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa kepada Allah. Jadi ini yang kita katakan sebagai hubung keterikatan. Disebut iman dan disebut takwa. Dan satu lagi dalam Quran yang mana Allah Ta'ala juga menyebutkan apabila Allah menceritakan tentang cara-cara keberkatan tu diperoleh. Cara-cara keberkatan dalam hidup ini diperoleh. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kata Allah. Walau anna ahlal qura, kalaulah atau alangkah sekiranya penduduk sesebuah kawasan itu ia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, nescaya kami ni, kata Allah, kami akan membukakan pintu-pintu keberkatan ke atas mereka daripada langit, daripada bumi. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, macam mana cara kita nak dapat keberkatan dalam hidup? Maka jawapannya dua. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa kepada Allah. Ataupun kita kata jawapan dia adalah kita kena beriman dan bertakwa kepada Allah.
Dan di sini jelas kepada kita bahawasanya iman ni betul-betul dia ada kaitan dengan amal soleh. Bahkan amal soleh itu adalah cabang iman. Amal soleh itu adalah pecahan daripada iman. Itulah bukti keimanan. Itu maksud dia. Supaya apa? Supaya tidak ada wujud manusia yang dia mendakwa saya ni beriman. Dia kata, saya ni beriman. Tapi walaupun saya tak solat, tapi saya beriman. Begitu. Walaupun mulut saya ni jahat, duk maki hamun orang, tapi saya mukmin. Walaupun jadi maknanya dia tak membuktikan keimanan tu dengan ucapan lidah dia. Dia tak membuktikan keimanan tu dengan amalan anggota badan dia. Jadi ini menandakan apa? Ini menandakan betapa dia ini berada pada serendah-rendah iman. Iaitu iman dia berkurangan dan berkurangan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Baik. Jadi apabila kita kaitkan iman ni cabang amal soleh ni adalah cabang iman. Amal soleh adalah cabang iman. Maka amal soleh ni dia mencakupi apa? Dia mencakupi ketiga-tiga perkara tadi yang kita sebutkan. Ketiga-tiga perkara yang kita sebutkan, iaitu mencakupi amalan hati. Mencakupi amalan hati. Ada amalan-amalan hati kita ini, iaitu boleh jadi husnuzzan, sangka baik kita kepada manusia, sangka baik kita kepada Allah. Itu tempatnya di dalam hati. Contoh lain adalah perasaan malu itu tadi. Malu pada perkara-perkara yang dituntut untuk malu melakukan maksiat, malu melakukan perkara yang mencemarkan kehormatan diri dan maruah diri. Jadi rasa malu, maka itu adalah amalan hati, cabang iman. Dan begitu juga kita katakan tadi dibuktikan iman tu dengan ucapan lidah, iaitu amalan yang berkait dengan ucapan lidah. Seperti zikrullah. Macam kita kata qaulun la ilaha illallah tadi. Yang tu yang spesifik. Yang umumnya apa? Yang umumnya ia adalah zikrullah. Jadi kalau kita ni tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita katakan kita ni sedang melakukan ataupun itu adalah ucapan lidah. Itu adalah ucapan lidah yang terkait dengan zikrullah. Yang terkait dengan zikrullah. Dan selain daripada zikrullah adalah doa, adalah selawat ke atas Nabi SAW, adalah membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah lidah yang umum seperti bercakap perkataan-perkataan yang baik, begitu. Walaupun dia bukan zikir ke, dia bukan doa ke, tapi bercakap perkataan yang baik, yang tidak ada, yang bercakap jujur, bercakap benar dalam ucapan-ucapan yang kita tuturkan. Maka ini yang kita sebutkan, ia juga ni sebagai apa? Ini adalah cabang iman yang melibatkan isu ucapan lidah kita ini. Baik. Kemudian amal soleh ni kita kata tadi ia adalah mencakupi anggota badan. Ia mencakupi anggota badan. Anggota badan ni kalau disebutkan contoh dalam hadis tadi, ia adalah mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Boleh jadi kita tolong orang susah, kita bantu orang angkat barang, ataupun kita salat, ataupun kita puasa, atau kita mengerjakan haji dan umrah. Ini semua adalah ibadah yang merupakan amal soleh yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan ia adalah cabang iman. Ia adalah cabang iman. Jadi tengok bahawasanya iman ni dia mesti dikaitkan dengan amal soleh. Dia mesti dikaitkan dengan amal soleh dan dia dibuktikan dengan amal soleh. Baik. Kita tengok contoh-contoh daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita tengok contoh-contoh daripada hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya hadirin dan hadirat yang saya muliakan adalah hadis yang masyhur yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis 40, yang mana beliau mengatakan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Begitu. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Begitu. Yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, tengok bahasa yang digunakan. Sesiapa yang beriman
dengan Allah dan hari akhirat. Iman tu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat, kedua-duanya ini adalah termasuk bahagian daripada rukun iman kita yang 6 tu. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kata Nabi SAW kepada Jibril yang datang dalam bentuk seorang lelaki yang bertanyakan soalan tentang iman itu apa. Jadi iman tu adalah beriman dengan Allah, para malaikat, para kitab-kitab, rasul-rasul dan juga hari akhirat. Ini. Maksudnya beriman, Nabi kata SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Lalu kita tengok apa dia punya kesinambungan dia. Nabi kata SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik ataupun dia diam. Ada kaitan. Maknanya hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik ataupun dia diam. Jadi tengok ucapan yang baik. Jadi iman ada kaitan dengan ucapan kita. Maknanya setiap yang kita tuturkan ni adalah cabang daripada keimanan kita. Maknanya kalau iman kita ini baik, berada pada tahapan yang tinggi, maka kita katakan kita akan bercakap perkataan yang baik. Tapi bila kita ni berada pada kedudukan iman tu yang teruk, yang rendah, maka itu yang cakap perkara-perkara yang tak elok. Dan bila disebutkan man kana yu'minu ni, maknanya beriman dengan keimanan yang sempurna. Sesiapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Kerana kita tahu bahawasanya iman ni dia ada turun naik. Itu yang dipanggil sebagai kamalul iman, kesempurnaan iman seseorang itu. Jadi kita akan teliti nanti hadirin dan hadirat. Kemudian apa sambungan daripada hadis tersebut? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan sesiapa yang beriman dengan Allah serta hari akhirat, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi kita nak tengok, kalaulah tadi ucapan lisan tadi, kita katakan cakap baik atau diam. Yang ni dia lebih kepada amalan anggota badan. Maknanya sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia perlu buktikan keimanannya itu dengan amalan anggota badan dia, termasuk contohnya yang khusus adalah kita katakan seperti memuliakan jiran, memuliakan tetamu. Dan memuliakan jiran ni dia melibatkan anggota badan. Kadang-kadang kita senyum kepada jiran, bertegur sapa dengan dia dengan ucapan yang baik. Kadang kita ni memberikan makanan kepada dia ataupun memberikan pertolongan kepada dia bila dia tidak ada di rumah, maka kita tolong jaga rumah dia. Ini semua adalah amal soleh. Ini semua adalah kebajikan anggota badan dan ia adalah cabang daripada cabang iman. Nampak? Jadi sebab itu kita kata ada kaitannya hadirin dan hadirat dengan hal ini. Dia ada kaitan antara iman ni dengan amalan anggota badan. Baik. Kemudian kadang-kala kita kata dia datang dalam bentuk iman ni, dia datang ataupun amal soleh dalam Quran ni dia datang dalam bentuk yang spesifik, tapi dia datang berkait dengan iman juga. Contohlah kita katakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun itu. Surah Al-Mu'minun. Yang mana Allah Taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang-orang yang beriman. Lepas tu kita tengok, tadi saya kata selepas iman biasanya datang amal soleh atau takwa. Jadi betul tak apa yang saya sebutkan? Dan saya kata amal soleh kadang-kadang dia datang dalam perkataan yang umum, iaitu amal soleh secara general, amal soleh wa amilus solihat. Dan kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang khusus, iaitu amal soleh yang bersifat khusus, dia khusus kepada amalan yang tertentu. Contoh kita kata qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un.
Yang ni yang khusus. Berjayalah orang yang beriman yang mana mereka ini adalah orang yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri daripada perkara yang lagau. Begitu. Kemudian apa dia lagi? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang menunaikan zakat. Yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Golongan yang memelihara dan menjaga kemaluan. Memelihara dan menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Begitu. Maka sesungguhnya perbuatan itu ataupun fa innahum ghairu malumin. Jadi kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, isteri-isteri mereka dan hamba-hamba perempuan mereka, maka perkara itu ia tidak tercela. Baik. Jadi kita selesai kepada perbahasan itu. Maka kita dapat lihat yang keterikatan iman ni dengan amal soleh. Jadi satu soalan lagi yang kita nak bangkitkan hadirin dan hadirat dalam noktah yang berikutnya adalah amal soleh ni apa? Amal soleh ni apa dia? Maka kita jawab, amal soleh ni adalah perkara-perkara kebajikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kata amal soleh sinonim kepada takwa, maka sebagaimana takwa itu adalah kita buat dan kita tinggal, maka begitulah juga hakikat dan sifatnya amal soleh. Amal soleh ni mencakupi buat dan tinggal. Amal soleh mencakupi buat dan tinggal. Iaitu amal soleh ni kita buat apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk buat. Itulah amal soleh. Dan kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk tinggal. Jadi sebagai contoh, Allah suruh kita salat, maka kita salat, maka kita melakukan amal soleh. Itu. Kita melakukan amal soleh dengan mendirikan salat kerana Allah suruh kita salat. Allah suruh kita berpuasa dalam bulan Ramadan, maka kita pun berpuasa dalam bulan Ramadan, maka itulah amal soleh. Dan macam tu juga Allah menyuruh kita ini meninggalkan minum arak, dan kita tak minum arak, maka itulah amal soleh. Walaupun kita tak buat apa-apa, tapi kita tinggalkan minum arak, itulah amal soleh kita. Allah melarang kita ini untuk berzina, na'udzubillah min zalik. Lalu kita pun tidak berzina, maka itulah amal soleh. Allah melarang kita daripada berjudi, daripada melakukan maksiat itu dan maksiat ini, maka itulah hakikatnya merupakan amal soleh. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah amal soleh ni dia mencakupi buat dan tinggal. Kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dianya amal soleh. Jadi kalau ada yang bertanya, macam mana cara kita nak memelihara iman kita? Dengan cara dua ni lah. Ataupun dengan cara amal soleh, tetapi amal soleh yang meliputi buat dan tinggal. Itu yang saya kata, bila kita kaitkan amal soleh ni sinonim kepada takwa, kita biasa dengar perkataan dalam khutbah Jumaat yang mana khatib kata dan khatib berpesan, marilah kita bersama bertakwa kepada Allah, dalam arti kata kita melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Itulah ciri-ciri takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi takwa adalah amal soleh, maka amal soleh pun adalah buat dan tinggal. Maknanya melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi bila kita buat, maka bertambahlah iman kita. Kerana seperti yang kita sebut dalam definisi tadi, iman ni bertambah dengan amal soleh. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan apakah dalil iman bertambah? Kita dah sebut dalil berkenaan iman ni mencakupi hati, lidah dan anggota badan.
Dalil iman ni bertambah kita katakan adalah antaranya innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu allazina idza dzukirallah, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka jantung hati dia pun gemetar. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ke atas mereka itu ayat-ayat kami, apabila dibacakan ke atas mereka itu ayat-ayat kami, zadatuhum imana, maka iman mereka pun bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini bertawakal, berserah diri kepada Tuhan mereka. Jadi di sini apa yang kita perasan adalah pada perkataan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Apa dia? Apabila dibaca Al-Quran. Maknanya dibaca Quran, dan kita ni bila orang membaca Quran kepada kita, maknanya kita mendengar bacaan Quran kepada daripada orang tersebut. Dan bila kita mendengar bacaan Quran ni adalah suatu ibadah. Mendengar Al-Quran adalah suatu amal salih. Jadi bila dia wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, Allah kata apa? Zadatuhum imana. Zadatuhum imana. Maka iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Jadi maknanya kita ni kalau nak bertambah iman, antara caranya dengar bacaan Quran. Itu. Sebab mendengar bacaan Quran ni ibadah. Jadi bila kita melakukan ibadah, amal soleh, takwa ni, maka iman akan bertambah. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menyatakan wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Maknanya fastami'u, maknanya istima', dengarlah dengan teliti. Dengarlah dengan teliti terhadap Al-Quran ini. Maknanya mendengar bacaan Al-Quran dengan teliti adalah amal soleh yang diperintahkan kepada kita. Wa ansitu, dan diamlah kamu ketika Al-Quran dibacakan, la'allakum turhamun. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204 ini. Iaitu idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baik. Jadi dalil ni tadi innamal mu'minun allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum ni, orang yang beriman adalah mereka yang apabila mereka disebutkan nama Allah, apabila wajilat qulubuhum, jantung hati mereka akan gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat Allah, maka iman mereka bertambah. Bila Allah kata zadatuhum imana ni, maknanya inilah ziyadatul iman. Inilah dalil yang menunjukkan kepada pertambahan iman. Iman ni dia bertambah. Dan bertambah dengan apa tadi? Disebutkan amal soleh secara khusus. Contoh dia, iaitu mendengar bacaan Al-Quran. Jadi dengar bacaan Quran, iman dia bertambah. Dan dalil yang menunjukkan iman itu berkurang dengan maksiat, yang kita kata wayan qusu bi ta'ati syaitan itu. Ini antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang mana mafhumnya ataupun Nabi kata la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriku sariq wa huwa mu'min. Maknanya orang yang berzina, dia tidak berzina dalam keadaan dia beriman, dalam arti kata dia tidak berzina dalam keadaan keimanannya yang benar-benar penuh ataupun benar-benar sempurna. Jadi bila dia berlaku zina tersebut, atau dia melakukan zina atau dia mencuri tersebut, maka kita kata dia berada pada tahapan iman yang paling bawah, yang paling lemah, begitu. Tahapan iman yang paling lemah, yang paling gugur. Tapi ia tidak membawa kepada kekufuran, kerana kita tak menghukum kufur kepada pelaku dosa besar. Cuma dia ada masalah pada keimanan. Dia ada masalah kepada keimanan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Baik.
Jadi inilah antara dalil-dalil berkenaan dengan apa yang cuba saya sampaikan sebentar tadi, dan saya nak sambung sedikit sebelum kita buka kepada sesi soalan sekiranya ada. Baik. Iaitu apabila kita sebutkan iman bertambah dengan amal soleh, dan amal soleh ni mencakupi buat dan tinggal. Macam mana kita boleh tahu meninggalkan sesuatu maksiat pun dikira sebagai amal soleh? Kita tengok antara contohnya adalah berdasarkan hadis yang sahih daripada Nabi SAW berkenaan dengan kisah 3 orang lelaki yang merupakan dari kalangan Bani Israel dahulu, yang mana mereka ini pergi bermusafir pada suatu hari. Kemudian dalam riwayat yang menyebutkan bahawasanya ketika mereka bermusafir itu turunlah hujan selebat-lebatnya. Hujan turun dengan begitu lebat. Jadi apabila hujan ini turun dengan begitu lebat, maka mereka pun mencari tempat berteduh. Mereka berbetulan berada di sebuah gua dan mereka memasuki sebuah bukit, dan mereka menaiki bukit tersebut dan mereka menemukan gua di dalam bukit. Dan pada waktu itu apabila hujan lebat turun bersangatan kuat, maka batu besar daripada atas bukit itu jatuh. Ada satu batu besar ni daripada atas bukit tu dia jatuh, menimpa dan benar-benar jatuh dan terhenti di hadapan pintu masuk gua tersebut. Jadi ini menyebabkan mereka bertiga ni, lelaki ni tadi, mereka bertiga berada dalam kesulitan dan kesusahan. Tak boleh keluar dan tidak ada jalan untuk mereka menyelamatkan diri. Mana ada handphone, mana ada wifi, mana ada nak api nak bakar, nak buat SOS ke apa, semua orang mati kena asap je semua. Jadi atas waktu itu maka adalah salah seorang daripada kalangan mereka yang tiga ni mengutarakan satu solusi, satu penyelesaian. Dia kata innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripada batu besar ini kecuali kamu semua berdoa kepada Allah menggunakan amal soleh kamu. Kamu berdoa kepada Allah dengan menggunakan amal soleh kamu. Tengok dia guna term apa? Dia guna term amal soleh. Dia guna term amal soleh. Illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Melainkan kamu berdoa kepada Allah menggunakan amal soleh kamu. Nampak? Jadi lelaki yang pertama pun dia mulalah berdoa. Dia kata Allahumma kana li abawani shaykhani kabira. Dia kata Allah, aku mempunyai 2 ibu bapa yang telah uzur dan sekian. Akhirnya nak ceritakan amal soleh dia adalah, saya singkatkan hadis ni yang dia ada ni panjang. Akhirnya dia ni amal soleh dia adalah dia berbuat baik kepada ibu bapa dia. Dia berbuat baik kepada ibu bapa dia dan dia mendahulukan ibu bapanya mengatasi orang lain yang dia sayang. Jadi itu amal soleh dan dia pun berkata, dia kata Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Dia kata, ya Allah, kalaulah aku melakukan perbuatan tersebut semata mengharapkan redha daripadamu, maka selamatkanlah kami daripada batu besar ini. Maka batu besar itu pun terbuka. Maknanya bergerak sedikitlah. Tapi la yastati'una al-khuruj. Mereka bertiga masih tak mampu nak keluar. Mereka bertiga masih tidak mampu untuk keluar. Baik. Kemudian lelaki yang kedua pula. Lelaki yang kedua ni dia berdoa. Dia kata Allahumma kanat li ibnatu am. Dia kata aku mempunyai sepupu perempuan. Dia kata wanita ni, sepupu ni adalah manusia yang paling aku sayang. Dia kata paling aku cintai. Fa'aradtuha an nafsi. Aku teringin nak memiliki dia. Wamtana'at minni, dalam keadaan dia ni tak nak kepada aku. Sehinggalah dia ni, wanita ni dia ada masalah
terkesan dengan masalah kewangan. Dia ada masalah kewangan. Dan dia datanglah kepada sepupu lelakinya ini untuk meminta bantuan keuangan. Tapi lelaki ni tadi, lelaki yang kedua ni dia kata apa? Dia kata aku setujulah nak bagi kepada dia 120 dirham. Lalu dia kata boleh, tapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Dia kata syarat dia ala an tukhalli baini wa baina nafsik. Kita mesti berkhalwat. Dia kata kita mesti berduaan. Lalu apabila lelaki ni hampir nak melakukan zina dengan wanita tersebut, auzubillah min zalik, maka wanita ni dia kata tidak halal bagi kamu untuk, ataupun tidak halal bagi kita ni, dalam bahasa mudahnya, tak halal bagi kita nak adakan hubungan sebelum berkahwin. Lalu akhirnya lelaki ni dia rasa takut dan dia pun tinggalkan zina dan dia tinggalkan duit yang diberikan kepada wanita tersebut. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Dia kata, ya Allah, kalaulah aku lakukan perkara yang sedemikian itu semata kerana mengharapkan redha daripadamu, maka selamatkan kami daripada batu besar ni. Maka batu tu pun bergerak sedikit, tapi mereka masih belum mampu keluar. Maka lelaki yang ketiga pun berdoa dan kesimpulannya dia adalah seorang majikan yang bertanggungjawab, seorang majikan yang amanah dalam menguruskan harta-harta pekerja. Dan ini adalah amal saleh yang membawa arti dia melakukan perkara yang diperintahkan. Kerana Allah perintahkan kita untuk buat baik kepada ibu bapa, Allah perintahkan kita untuk buat amanah dalam tanggungjawab. Tapi yang kedua ni yang menjadi poin saya, iaitu apa amal saleh yang dia buat. Amal saleh yang dia buat dalam hadis tersebut adalah meninggalkan zina. Okey. Jadi maknanya apa di sini? Meninggalkan zina ini juga termasuk dalam kategori amal saleh. Meninggalkan zina adalah termasuk dalam kategori amal saleh. Okey. Kerana amal saleh dia bukan semata buat apa yang disuruh, dia termasuk meninggalkan. Jadi sebab itulah bila lelaki-lelaki ni ataupun salah seorang daripada mereka mengatakan illa an tad'u wallaha bisalihi amalikum, kecuali kamu berdoa kepada Allah menggunakan perantaraan amal saleh kamu, maka apa? Maka amal saleh yang lelaki kedua tu gunakan untuk dia berdoa dalam erti kata dia bertawassul ini adalah meninggalkan zina. Baik. Dan yang terakhir sebelum saya buka kepada sesi soalan, bila kita katakan iman ni dia berkurang dengan maksiat. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iaitu dia berkurang, iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi kalaulah amal saleh dan takwa tadi merujuk kepada buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang, maka kita katakan maksiat itu merujuk kepada buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh. Begitu. Saya ulang kembali, kalaulah amal soleh itu merujuk kepada buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah cegah dan Allah tegah, maka kita katakan maksiat pula merujuk kepada seseorang itu melakukan perkara yang Allah larang dan dia meninggalkan perkara yang Allah suruh. Dia lawan, dia kontra kepada amal saleh. Maksiat adalah kontra kepada amal saleh. Maksudnya apa hadirin dan hadirat yang saya muliakan? Maksudnya kalaulah kita ini dilarang oleh Allah untuk berzina, na'udzubillah min zalik, kemudian kita berzina, na'udzubillah, maka kita melakukan maksiat, menerusi perbuatan tersebut. Dan Nabi kata la yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina itu dalam keadaan dia beriman. Dalam arti kata ketika itu dia bukan berada pada tahapan keimanan yang bertambah. Gitu. Tapi dia adalah berada pada keimanan yang paling lemah. Maknanya sebab itulah dia melakukan maksiat. Dan sebab itulah dia melakukan ketaatan kepada syaitan. Gitu. Allah larang kita mencuri, tapi kita mencuri. Na'udzubillah. Allah larang kita minum arak, larang kita mencarut, tapi kita mencarut. Maknanya ini merujuk kepada maksiat.
Ini merujuk kepada maksiat. Itu satu. Dan yang keduanya adalah kalau kita ini melakukan meninggalkan perkara yang Allah perintahkan kepada kita ini untuk buat. Jadi Allah suruh kita solat tapi kita tidak solat. Allah suruh kita puasa tapi kita tidak puasa tanpa sebarang keuzuran. Kalau ada uzur syar'i seperti musafir, seperti wanita haid dan seumpamanya, tak apa, tak mengapa. Kalau sakit tapi tak sihat kan. Tapi ini tanpa keuzuran. Dia tak solat Jumaat, saja tinggal. Dia tidak solat 5 waktu sehari semalam. Dia tidak berpuasa Ramadan. Dia tidak melakukan perintah-perintah yang Allah suruh. Dia mampu nak buat haji tapi dia tak buat. Begitu. Sengaja tinggal, maka orang ni ada masalah pada keimanan dia. Orang ini ada masalah pada keimanan dia. Jadi inilah secara berlawanan terhadap apa yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Bahawasanya amal soleh ni dia bertambah dengan iman ni dia bertambah dengan amal soleh, dan amal soleh ni dia mencakupi buat dan tinggal. Dia mencakupi buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Dan demikian iman ni berkurang dengan maksiat kepada Allah. Dan maksiat tu juga kita katakan adalah mencakupi buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh. Sebab itu kita tengok kedua-dua hamba Allah yang awal, makhluk Allah yang awal ada melakukan maksiat. Dalam arti kata seorang dia buat apa yang Allah larang, dan seorang lagi tu dia tinggal apa yang Allah suruh. Kedua-duanya bermaksiat kepada Allah. Kita tengok contoh. Contohnya adalah Nabi Adam. Maksiat ni derhaka. Maknanya dia tidak patuh dan dia tidak taat kepada arahan. Tengok contoh kepada Nabi Allah Adam AS, yang mana Nabi Adam ni Allah kata وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Janganlah kamu berdua mendekati pokok ni. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Janganlah kamu berdua mendekati pokok ni. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Nescaya kamu berdua ni akan tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri ni maknanya bila buat maksiat lah. Bila orang tu buat maksiat maka dia menzalimi diri. Sebab itu ada ayat Quran yang mana Allah Ta'ala kata fa'asa Adam rabbahu. Adam derhaka kepada Tuhan dia. Kenapa? Kerana dia buat benda yang dilarang. Dilarang. Ada satu lagi makhluk, dia tinggal apa yang Allah suruh. Yang kalau Nabi Adam ni dia buat apa yang Allah larang. Tapi makhluk ni itu Iblis. Iblis ni dia tinggal apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Iaitu Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Dan apabila kami katakan kepada para malaikat usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua mereka sujud illa Iblis, kecuali Iblis. Dan dalam sebahagian ayat Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takbur, dia sombong. Dan dia tergolong dalam kalangan orang yang kafir. Yang ini kita kata masalahnya adalah apabila dia melanggar perintah Allah. Maknanya Allah suruh dia tapi dia tidak ikut suruhan. Nabi Adam tadi Allah larang dia tapi dia buat benda yang dilarang. Dan kedua-dua sifat ni dan kedua-dua perbuatan ni adalah termasuk dalam kategori maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak menjawab persoalan yang kita bangkit dalam tajuk kita ni, bagaimanakah cara untuk kita mengekalkan keimanan atau mengukuhkan keimanan kita ini? Jawapannya tak lain tak bukan adalah dengan menerusi amal soleh. Menerusi amal soleh yang mencakupi amalan hati, amalan lidah dan amalan anggota badan. Bahawasanya kedua-dua ini bergerak seiringan. Ia tidak cukup dan tidak semata kerana kita ini mendakwa saya ni beriman kepada Allah, mukmin, tapi tidak solat, tidak bercakap perkataan yang baik, tidak. Yang ni kita khawatir ia termasuk dalam pemikiran irja', pemikiran murji'ah ni. Okey, pemikiran murji'ah ni hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Baik. Jadi kita nak tengok dan satu lagi adalah
cara mengekalkan iman selain daripada melakukan amal soleh yang buat tu, kita kena meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka demikianlah caranya kita mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana disebabkan iman yang kukuh ni lah yang akhirnya menatijahkan kita ini ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita buka kepada sesi soalan sebelum kita tutup majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz, adakah futur tanda iman kita lemah? Apa cara terbaik untuk menangani futur? Jazakallah khairan. Baik. Pertamanya kita kata futur ni adalah lemah semangat. Futur ni adalah lemah semangat. Lemah semangat ni dia bukan bermakna iman kita lemah bila kita bermaksiat. Tetapi kita katakan lemah semangat ni mungkin kadang-kadang ada hari kita down. Dan kita down ni boleh jadi atas faktor yang pelbagai. Dia boleh jadi atas faktor yang pelbagai. Kadang-kadang atas faktor kita rasa lemah semangat ni sebab kita banyak buat baik tapi tak dihargai, begitu. Tapi sebenarnya yang tidak menghargai kita tu bukan Allah. Yang tidak menghargai kita tu adalah manusia. Tapi yang memerintahkan kita buat baik tu adalah Allah. Okey. Jadi sebab itu kita kena jelas dalam situasi macam ni. Kenapa kadang-kadang kita ni kita kena ingat apabila kita buat kebajikan kepada orang ramai, kepada orang lain, kita tak boleh nak expect orang tu yang akan buat baik kepada kita. Kalau tidak, kalau kita buat macam ni, kita akan jadi rasa lemah semangat. Kita akan jadi lemah semangat. Tapi kita kena ingat bahawasanya bila kita buat baik kepada manusia, yang balas kebaikan tu bukan manusia yang kita tolong. Bukan manusia yang kita buat baik, tapi yang balas kebaikan tersebut adalah Allah. Yang ni yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang mana baginda mengatakan man naffasa an kurbah, dalam hadis tu sesiapa yang memberikan kelapangan kepada kesusahan dan kesulitan seseorang muslim tu, maka Allah akan mempermudahkan urusan diri dia. May yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi, sesiapa yang membantu orang yang susah, mempermudahkan urusan orang yang susah, Allah akan permudahkan urusan dia. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Tengok, bila dia buat baik kepada manusia, Allah buat baik kepada dia. Bukannya manusia tu buat baik kepada dia balik, tidak. Tapi Allah yang buat baik kepada kita ni dalam situasi nak memastikan kita ni tidak futur. Dalam contohnya yang saya sebutkan adalah berbuat kebaikan kepada orang. Tapi futur ni boleh jadi dia rasa lemah semangat nak beribadah, dia rasa macam rasa malas apa semua. Jadi ini yang patutnya kita katakan ini adalah gangguan daripada syaitan. Gangguan daripada syaitan. Atas faktor itu, maka kita kena memperbanyakkan zikrullah. Bahawasanya cara untuk menjauhkan diri kita ini daripada syaitan dan gangguannya adalah menerusi zikrullah. Baik, ada soalan lagi? Okey. Ada satu lagi soalan. Ustaz, adakah telah turun iman saya ketika itu apabila saya telah berkata kasar, kesat kepada rakan sekerja, di mana ketidakpuasan hati atas kerja atau tugasan yang diberi. Saya gagal mengawal perasaan. Baik. Kita kata begini. Perkataan yang isu yang paling utama adalah pada perkataan yang kesat. Perkataan yang kesat. Nabi SAW mengaitkan iman dengan kata-kata di lidah. Macam yang saya katakan tadi. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Maknanya Nabi kaitkan dan Nabi ikatkan ucapan yang baik dengan iman. Maknanya kalaulah seseorang itu benar-benar beriman dengan iman yang betul, maka dia akan bercakap yang baik je. Tapi bila dia berbahasa dengan bahasa yang kesat, itu ada masalah pada iman dia, dalam arti kata dia tidak berada pada keimanan yang sempurna. Iman ada, dia tidak kufur. Tapi dia tidak berada pada kesempurnaan iman. Cuma iman dia berkurang. Iman dia berkurang. Jadi ini kenyataan yang tepat. Maknanya kalau kita memaki hamun orang, kalau kita mengeluar kata-kata kesat kepada orang lain, itu maknanya iman kita sedang berkurang pada waktu itu.
Jadi begitu juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan laisal mu'min bil bazi wala bil ta'an wala bil la'an. Dalam sebahagian riwayat kama qala SAW, bukanlah orang beriman tu orang yang suka cakap kotor, cakap lucah, ataupun yang suka mencela atau suka melaknat. Ini bukan ciri-ciri mukmin. Ini bukan ciri-ciri mukmin. Maknanya ada kaitan iman dengan ucapan lidah. Jadi kalau soalan ini, adakah iman telah turun apabila kita berkasar-kesat kepada rakan sekerja? Betul. Kalau kata-kata tu kata-kata yang kesat, maka itu petanda iman kita berkurang. Dalam arti kata itu adalah maksiat kepada Allah. Ingat, iman berkurang dengan maksiat macam yang saya sebutkan tadi. Maki hamun maksiat, apa semua. Jadi apabila kita melakukan perkara ini, ada dua kewajipan kita. Yang pertama, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua, minta maaf kepada individu yang kita cakap kesat itu tadi. Kerana inilah syarat-syarat untuk kita membersihkan dosa kita yang melibatkan dosa dengan Allah berserta dengan dosa dengan manusia. Kedua-duanya kita perlu selesaikan dan langsaikan. Wallahu a'lam. Cuma saya nak tambah sedikit lagi, saya gagal mengawal perasaan ini. Yang ni lah yang disebutkan sebagai sabar. Yang ni yang disebutkan sebagai sabar. Allah cerita tentang ciri-ciri penghuni syurga dalam surah Ali Imran itu. Dalam ayat 153 sekiranya saya tak silap, ataupun 135 daripada surah Ali Imran, yang mana Allah Ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu, dan juga syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi, yang mana syurga ini disediakan bagi orang yang bertakwa. Takwa ni amal soleh yang saya katakan tadi. Kemudian Allah ceritakan ciri-ciri amal soleh atau ciri-ciri takwa tersebut. Allah kata, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa tu adalah mereka yang sentiasa membelanjakan harta mereka ni ketika senang, ketika susah. Maknanya ketika dia kaya, ketika dia miskin, ketika dia sihat atau ketika dia sakit, ketika dia lapang atau ketika dia sempit, maka dia banyak infak hartanya di jalan Allah. Kemudian yang paling penting Allah kata, ataupun yang berkait dengan isu kita ni adalah Allah kata wal kadhimin al ghayz. Wal kadhimin al ghayz. Wal kadhimin al ghayz ni adalah orang yang mengawal kemarahan. Maknanya kadhim ni di mana dia mengekang kemarahan. Maknanya kalau dia ni dalam arti kata dia marah tu betul, tapi marah dia tak menyebabkan tangan dia naik pukul orang. Itu dia tak gagal kawan. Dia marah, betul, marah ni semua manusia ada rasa marah, tapi marahnya perasaan dalam hati. Dia tak berdosa semata dalam hati, tapi dia berdosa apabila diluahkan, dalam arti kata dia maki orang disebabkan dia marah. Begitu. Sedangkan ciri-ciri mukmin yang sejati adalah al-kazimin al-ghaiz, yang mengawal kemarahan, dan dia tak menyebabkan marah dia tangan dia pukul orang, kaki dia pukul orang, dan lidah dia memaki hamun orang yang lain. Okey, baik. Jadi atas faktor ini, inilah yang pentingnya perkataan sabar tu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, laysa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, orang yang kuat tu adalah orang yang suka kepada bergaduh atau bertumbuk-tumbuk ni, bergusti ni, berlawan. Tapi yang sebenar-benar orang yang kuat adalah orang yang memiliki dirinya apabila dia sedang marah. Ini bila dia tengah marah, dia kawal diri dia, dia kawal diri dia daripada maksiat. Sebab itulah para ulama, antaranya Nabi SAW memberikan tips kepada kita ini untuk kita mengawal diri kita daripada kemarahan dan perasaan-perasaan yang boleh menyebabkan kita menuturkan kata-kata kesat dan seumpamanya. Satu hari tu Nabi tengok ada seorang lelaki ni merah padam muka dia disebabkan dia tengah marah. Kemudian Nabi kata, nakkah kamu aku ajarkan kamu satu, ataupun Nabi kata lau qala kalimah, kalaulah dia membaca satu kalimah yang mana kalau dia baca kalimah ni la zahaba anhu ma yajid, perasaan marah tu mesti hilang, kata Nabi. La zahaba anhu ma yajid, perasaan marah dia mesti hilang. Kemudian Nabi SAW kata lau qala a'udzu billahi minasyaitan, kalaulah dia membaca atau dia menyebut a'udzu billahi minasyaitan,
Aku mohon perlindungan Allah daripada syaitan. Aku mohon perlindungan Allah daripada syaitan. La dhahaba anhu ma yajid. Mesti akan hilang perasaan yang dia rasa tu. Wallahu a'lam. Jadi kita kena bersabar supaya tidak melakukan maksiat, yang mana maksiat tu menyebabkan kita ni berkurang keimanan kita. Tapi dia keimanan berkurang ni dia tidak kekal sampai kita mati. Yang ni jangan salah faham. Iman ni dia boleh bertambah dan boleh menaik ni, maknanya dia akan bertambah kalau kita bertaubat. Walaupun asalnya tadi mungkin dia berkurang dengan maksiat. Tapi bila kita bertaubat kepada Allah, minta maaf dengan manusia, maka waktu tu dia akan jadi bertambah balik. Dan akhirnya amal soleh kita ni lah yang akan memberatkan timbangan amal kita. Dan Allah Ta'ala kata apa? فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Macam itulah cara kita beragama. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa mungkin dah tidak ada sebarang persoalan lagi dah, saya rasa. Dan jika tidak ada sebarang persoalan, maka saya rasa memadai sekadar itu. Pak Ustaz, kita tak boleh minta doa dengan orang mati. Tapi hari Jumaat khatib ada minta Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu binabiyyika, macam mana? Okey. Ada soalan. Dia ada beza minta pertolongan dengan orang mati. Macam contoh kita kata, wahai orang yang ada dalam kubur, kau turunkan hujan. Yang tu minta kepada orang mati. Anda minta sesuatu daripada dia yang telah mati, sedangkan orang yang telah mati ni, orang kata dia tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Minta hujan turun daripada orang mati dan minta rezeki anak daripada orang mati. Yang ni tak dibenarkan. Yang ni tidak dibenarkan. Cuma dalam isu khutbah ni tadi, kita kata dia sebut Allahumma, ya Allah. Maknanya dia minta bukan kepada Nabi, dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Jadi kita kena teliti perbezaan ni. Tengok dia tulis Allahumma. Allahumma ni bukan minta kepada orang mati. Allahumma ni minta kepada Allah. Dia kata Allahumma inna nas'aluka. Ka tu bukan kepada Nabi. Kami meminta kepada kamu. Ka kembali kepada aqrabul mazkur, iaitu kepada Allah, bukan kepada Nabi. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami meminta kepadamu. Wa natawassalu ilaika. Wa natawassalu ilaika, kami bertawassul kepada kamu binabiyyina Muhammad. Ataupun wa natawassalu binabiyyika, dan kami bertawassul dengan nabi kamu. Jadi di sini perbahasan fiqh yang berlaku, apakah hukum kita bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat. Di sini perbahasan yang berlaku khilaf. Perbahasan yang berlaku khilaf ulama. Iaitu terbahagi kepada dua. Yang pertama, sebahagian ulama cenderung bahawasanya kita tidak bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda wafat. Dan ini ada sandarannya juga. Iaitu sandarannya adalah menerusi riwayat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bahawasanya Sayyidina Umar kata, kami dahulu bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hidup untuk Allah Taala turunkan hujan. Tetapi sekarang ini apabila baginda wafat, kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Nampak? Kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi. Kerana waktu itu Abu Talib masih hidup. Saya minta maaf, bukan Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, iaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Abbas ni adalah bapa saudara Nabi dan dia adalah bapa kepada Abdullah bin Abbas tu. Jadi inilah yang menjadi sandaran para ulama bahawasanya kita tidak bertawassul dengan Nabi SAW selepas baginda wafat. Tetapi adalah riwayat-riwayat yang lain yang mana sebahagian ulama cenderung menunjukkan bolehnya bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ianya wafat. Isu ni isu khilaf. Tapi kalau kita nak lebih cenderung kepada pandangan yang kuat, kita kata kita hanya bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ni jelas. Kita bertawassul dengan nama dan sifat Allah, kita bertawassul dengan amalan soleh seperti kisah 3 orang lelaki dalam gua itu tadi, dan kita bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Adapun tentang persoalan ni tadi, itu bukan minta kepada orang mati, itu minta kepada Allah
bertawassul dengan Nabi SAW yang telah meninggal dunia. Ada dua perkara yang berbeza sebenarnya tu. Kita ni al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Kita nak jatuhkan hukum ke atas sesuatu tu, ia adalah satu cabang daripada kita mendapatkan tasawur, gambaran menyeluruh terhadap isu yang kita bangkitkan tersebut. Allah Ta'ala alam. Jadi isu ni isu khilaf. Jadi kecenderungan kita adalah untuk kita keluar daripada khilaf lebih utama, al-khuruju minal khilaf mustahab. Bahawasanya kita hanya berpada meminta tawassul dengan doa orang salih yang masih hidup. Allah Ta'ala alam. Baik, jadi saya rasa memadai sekali itu perbahasan kita pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada pihak Yayasan Ta'lim atas kesudian menjemput dan menerima saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian ilmu pada pagi ini bersama dengan semua. Dan saya ucap jazakumullah khairan juga kepada hadirin dan hadirat, para pendengar, para penonton yang sudi mengikuti perbahasan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat daripadanya Jalla Jalaluh. Dan saya pohon keampunan dan maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan dan kelemahan sepanjang penyampaian saya ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.